Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Khairul Azhar bin Jerus, pengajar awak pada hari inilah. Okey, sebelum kita nak mulakan kelas, saya nak ucapkan selamat datang ke Universiti Terbuka Malaysia. Tahniah sebab anda berdua terpilih melanjutkan pelajaran di dalam program Jaga Sains Perubatan dan Kesihatan. Sebelum tu, kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, kita nak kenal seorang demi seorang lah, supaya saya tahu dalam kelas ini ada siapa, bekerja di mana dan duduk di mana. Okey, kita mula kenal dengan cik yang pakai baju merah lah. Okay, cik, tinggal di mana, nama apa? Nama saya Muhammad Sohim bin Ahmad. Saya menetap di Gerik, Perak. Okey, sebelum ni kerja di mana? Saya bertugas di Klinik Kesihatan Malau, Bali. Okey, cik, nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhari bin Abdul Rahim. Saya dari negeri Perlis. Sekejap mana main ke Al-Ustaz ni? Jadi sebelum ni kerja di Perlis juga ke ataupun di negeri mana? Saya bertugas bersempadan dengan Perlis lah, iaitu klinik Tempoh dia. Kawasan Tenko sekarang? Ya, kawasan Tempoh. Jadi banyak pengalaman lah. Kebetulan pula tajuk saya ni nak cerita tentang pengurusan pesakit asma semasa wabak COVID ni yang melanda di Malaysia lah. Okey, apa yang kita faham? Nak berdua faham berkaitan dengan gambar yang saya cuba sampaikan ni. Ini salah satu alat yang digunakan untuk membantu pesakit asma. Okey, Cik Azhari? Alat ni selalu digunakan di unit kecemasan ataupun di jabatan sakit luar lah, untuk tes kecemasan tempat saya lah. Okey, dua-dua jawapan yang dua kami tadi memang betul lah. Kita guna benda ni di klinik kesihatan pun ada, di hospital pun ada, untuk tujuan kita nak bagi rawatan untuk pesakit yang mengalami serangan asma lah ataupun sesak nafas. Tapi kita akan lebih mendalam lagi berkaitan dengan kesemua gambar yang saya cuba tunjukkan di sini. Yang ni adalah tubing, venturi mask, spacer ataupun bekas yang menyalurkan kita punya ubat tu terus ke kita punya paru-paru lah. Okey, sebelum tu kita kena tahu pesakit asma ni dia akan main berjumpa dengan kita semua di klinik. Macam cik bertugas di klinik kesihatan, cik pun bertugas di klinik kesihatan, ada yang bertugas di hospital, dia akan main dengan tanda yang sama semua. Jadi macam mana kita nak tahu dia tu ada asma ke tidak? Tengok melalui tanda klinikal dia yang ditunjukkan oleh pesakit. Jadi dekat sini kita nampak pesakit asma ni bila dia main kat kita, dia datang kepada kita dengan keadaan sesak nafas, kesukaran untuk bernafas ataupun shortness of breath. Yang kedua adalah sakit pada bahagian dada. Sakit pada bahagian dada ni sama ada dia penyempitan pada bahagian dada lah. Yang ketiga adalah pernafasan dia akan berbunyi seperti wheezing. Maksudnya wheezing ni bunyi di bahagian luar lah. Kita akan dengar ada bernafas bunyi macam macam tu, keluar daripada dia punya pernafasan. Yang ketiga akan nampak, yang keempat akan nampak dia punya bernafas lebih laju, teknik ni. Okey, itu adalah tanda-tanda sakit yang mengalami serangan asma. Okey, faktor penyebab bila pesakit ni dia tak sahaja main kat kita dengan keadaan sesak nafas. Jadi dia akan ada faktor yang menggalakkan ataupun merangsang dia punya paru-paru untuk mendapat serangan asma. Antaranya adalah bila dia salah makan makanan ataupun ubat. Contoh, pesakit A dia silap makan ubat antibiotik. Dia tak tahu pun sebelum dia ada alah pada ubat tu. Bila dia makan ubat tu menyebabkan dia berlaku sesak nafas ataupun asma. Yang kedua lagi kita serangga. Yang ketiga dia alah ataupun bila dia berhadapan ataupun mengalami sedotan debu. Yang keempat, najis binatang. Kebanyakan najis binatang, orang yang alah dia akan menyebabkan rangsangan pada dia punya saluran pernafasan. Dan yang terakhir adalah cuaca. Okey, apa yang faham tentang cuaca, Cik Azhari? Mungkin cuaca yang sejuk lah mempengaruhi pesakit asma lah untuk dapat serangan asma lebih teruk. Cik Solihin? Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Encik Azhari. Kawasan persekitaran mempengaruhi kealahan seorang tu lah. Okey, betul. Dulu betul. Cuaca ni macam cik tadi lah. Cuaca ni main peranan yang penting. Sebut lembab ataupun hujan pun dia akan sesak nafas. Bila dia panas pun dia akan sesak nafas. Okey, kita dah tahu faktor penggalak dia, kita dah tahu
sign symptom ataupun tanda-tanda klinikal dia. Jadi kita kena tahu juga macam mana faktor penggalak ni boleh menyebabkan serangan asma lah. Yang pertama adalah faktor penggalak lah. Bila ada faktor penggalak macam yang tadi saya sebut tadi tu, cuaca, najis binatang, alahan tu akan menyebabkan radang pada bahagian saluran pernafasan. Bila radang tu akan menyebabkan peningkatan secretion ataupun mucus di bahagian saluran pernafasan. Kita punya saluran pernafasan tu sepatutnya dia punya luas dia macam ni. Bila macam ni, bila berlakunya faktor-faktor penggalak tadi tu, dia akan menyebabkan peningkatan secretion di sekeliling dia punya saluran pernafasan, bilai pun menjadi sumbat, dan dia punya saluran pernafasan tu akan constriction ataupun mengepit ataupun sempit ataupun mengecut lah. Bila terlalu sempit disebabkan oleh apa? Sebabkan faktor penggalak tu menyebabkan sel-sel atau bilai-bilai di sini, sel ni akan membengkak. Bila membengkak menyebabkan sempit saluran pernafasan tu, jadi udara ataupun oksigen tak boleh nak masuk secukupnya ke paru-paru. Itu yang menyebabkan dia sesak nafas, berlakunya bunyi di dalam paru-paru. Bila kita askartik, saya rasa cik berdua pun dah pernah menghadap dengan pesakit asma. Bila askartik kita akan dengar bunyi rongkan. Jadi bila dia bernafas, dia akan dengar bunyi wheezing di bahagian luar lah, dan dia akan sempit di saluran dia punya pernafasan. Seterusnya, okey, tujuan kita buat pemberian rawatan untuk pesakit asma semasa COVID ni, dia berbeza tau dengan kes pemberian rawatan sebelum ni. Okey, sebabnya sebelum ni kalau pesakit yang sesak nafas asma datang ke klinik ataupun ke hospital, kita bagi apa? Di klinik kesihatan, cik bagi apa cik Azhari? Bagi nebulizer. Cik bagi nebulizer. Cik Solihin sebelum ni macam mana? Sebelum ni bertugas di klinik. Bila ada pesakit asma datang ke klinik kesihatan berjumpa dengan cik bagi rawatan macam mana? Adakah sama dengan cik Azhari? Ikut yang ditulis di depan ni, kita nilai dulu lah, kita aspartik apa semua tu, kita tengok sign symptom dia. And then kalau kita dah aspartik, kita dah dengar ada rongkan, kita baru kita bagi nebulizer lah. Okey, sama. Okey, macam ni. Rawatan kali ni dia berbeza sikit dengan rawatan sebelum ni. Macam Cik Azhari kata, ya betul, sebelum ni kita bagi nebulizer. Kita bagi nebulizer, kita bagi machine neck kat pesakit dengan tujuan dia membuka saluran pernafasan terbalik. Tetapi di wabak COVID ni, sebab tu saya kata tajuk saya mengajar ini adalah lebih fokus kepada rawatan asma semasa wabak COVID. Di mana waktu wabak COVID ni kita tak boleh bagi misi nebulizer untuk pesakit sebab dia boleh menyebabkan jangkitan silang. Maksudnya kita tak tahu pesakit yang datang tu COVID ataupun tidak, betul? Jadi bila tak tahu, kita tak ambil dia punya sampel ataupun swab, jadi kita tak boleh nak mengatakan oh ni COVID, ni bukan COVID. Langkah selamat yang mana Kementerian Kesihatan kita pun telah buat keluar mengatakan kita kena bagi benda yang ni lah, inovasi sikit, yang di mana pakai buang. Selepas patient pakai, dia akan buang. Kita akan buang benda ni, maksudnya single use. Okey. Mula-mula kita lakukan penilaian keadaan pesakit macam Cik Solihin kata, maksudnya airway, breathing dan colour. Maksudnya kita tengok tahap pernafasan dia, kita tengok dia punya colour. Maksudnya colour dia tu tengok sama ada dia pucat ke tak. Sebab bila bernafas terlalu laju, dia menyebabkan oksigen kurang. Bila oksigen kurang, oksigen tak sampai ke otak dan ke tisu-tisu yang lain. Yang kedua, kita pastikan pesakit berada dalam posisi yang selesa. Kita bagi kursi kat dia, duduk dekat dalam selesa. Letakkan venturi mask spacer, ni adalah venturi mask spacer bersama face mask ni, dan MDI salbutamol. Untuk asma kita guna MDI salbutamol di muka pesakit. Yang keempat ialah kita berikan 2 puff pertama, lepas tu kita berikan 1 puff seterusnya, dan kita buat penilaian ke atas pesakit. Kita bagi pesakit rehat 10 minit, dan kita bagi, kalau rawatan tak berkesan atau semakin tu, kita bagi ubat IV hydrocor kepada pesakit. Okey, sekarang kita nak start demonstrasi lah. Jadi saya nak memerlukan seorang antara berdua, siapa volunteer ataupun saya rela nak ni. Okey, Cik Solihin. Okey. Cik Solihin boleh main duduk di kursi ni. Kat sini kita akan tunjuk cara demonstrasi. Selepas saya buat demonstrasi, sekali lagi saya nak minta Cik Azhari untuk buat
apa yang saya tunjuk tadi lah. Okay, no? Okay, mula-mula kita pastikan alat ni lengkap lah ada untuk kita bagi rawatan pada pesakit. Kita pasang ni. Ni adalah face mask, ni venturi mask special. Ni adalah salbutamol. Okay. Okay, ni adalah complete lah, complete set. Di mana bila pesakit datang, kita buat penilaian kepada dia. Kita bagi dia berdiri duduk dalam keadaan posisi yang selesa. Kita beritahu pesakit, terangkan prosedur kita nak buat. Okey cik, kita nak bagi bantuan pernafasan kepada cik. Lepas tu kita masukkan macam ni. Okey, dalam keadaan dia sesak nafas tu, kita bagi 2 puff pertama. Tujuan kita bagi 2 puff pertama ni untuk dia memudahkan pernafasan, supaya dia punya saluran pernafasan yang sempit tadi buka. Lepas tu selepas 30 saat kita bagi satu lagi puff. Ni adalah baru kita